Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat dapat join into my FB live sekarang ni, insyaAllah. Di sini tempat saya ni hujan lebat tadi. Sekarang ni dah makin kurang. InsyaAllah mudah-mudahan tempat anda pun lebih jelas. Suasana nampak mungkin ceria lagi kot. Tapi sini memang gelap. Dan di mana saja anda berada, tolong maklumkan di mana anda berada dengan memberi sikit maklumat. Sama ada suara dengar dengan jelas, gambar dengar dengan jelas, sila maklumkan berada di Penang ke di mana. Jadi seorang yang saya dapat sikit maklumat bahawa percakapan saya ni, tuan-tuan dan perempuan yang ada di sini dapat mendengar dan dapat melihat dengan jelas. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini saya nak cakap about 35 or 45 minit, tapi walaupun apa selalunya saya tertakluklah kalau ada interaksi ataupun soal jawab, perbincangan daripada sahabat-sahabat semua. Saya mengalu-alukanlah sebab ini merupakan sembang-sembang. Jadi the idea is not orang kata nak menyusahkan dan sebagainya. It's more of sharing. Okay? Sharing is caring, caring is sharing. Alright. So dengar arti kata ini merupakan sesuatu yang saya cubalah. Orang kata do some sharing, mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat sikit kebaikan. Okey. Jadi kalau tuan-tuan ingat ada persoalan atau jawapan ataupun sikit nak bagi maklumat dan sebagainya, sila. Selamat datang. Sebelum kita mula ni, semalam saya ada cakap berhubung dengan bagaimana kita boleh gunakan kita punya skill dan sebagainya. So hari ini lebih mendetail lagi. Dia menyentuh, saya cuba buat dalam bentuk percakapan. Ya. Seringkali orang tak boleh mendengar kalau tak dilatih. Jadi eloklah hari ini saya buat tajuk yang mana saya rasa mungkin is reasonable juga. Itu kita sembang-sembang. Kita peringkat mendengar. Macam mana peringkat mendengar dan memahami 5 cara orang bercakap. Ada 5 cara punya orang bercakap. Okey, jadi ini semua tuan-tuan dan puan. Thank you. Ini Coach Bamila. I think mungkin daripada Sarawak, Kuching. Terima kasih. At last you managed to join in. Thank you. Thank you very much. Please share. When you see this, please share to your friends, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dapat sikit maklumat ringkas yang saya akan sembang-sembang ini. Dan yang kedua, ini merupakan urutan. Kalau tuan-tuan yang bertahun-tahun lalu mengikuti cara saya cakap, cakapan saya ni sambung-nyambung. Dia ada urutan. Dia bukannya jenis stand alone by itself. It's not stand alone by itself. But dia interconnected. Because saya cuba nak bawa tuan-tuan dan perempuan dalam satu suasana, budaya mendengar, budaya bercakap, budaya bertanya yang tanpa, kalau sepuluh-sepuluhnya tanpa menyakiti hati sesiapa pun. Itu merupakan skill. Jadi yang mana dapat masuk tu, sebelum share-share kan, agak-agak sahabat-sahabat kita yang lain pun dapat mengikutinya. Bagi sekejap dekat saya sini, because saya pun nak bagi sikit kepada kawan-kawan kita yang belum dapat masuk melihat lagi. Mudah-mudahan saya akan buat sikit some sharing ni. Mungkin dia orang boleh tengok. Jadi bagi sekejap lah, saya nak tag kepada ni, banyak yang minta saya tag dia orang. InsyaAllah saya akan cuba. Bagi mereka yang berminat boleh masuk lah. Mudah-mudahan dapat sikit penambahan ilmu. This is only sharing. Sharing. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan rajin-rajin lah mengikuti saya punya live dan boleh share sebelum saya tutup dan sebagainya. Okey, kalau di Sarawak saya rasa mungkin jelas kot. Sarawak dan Sabah punya sahabat-sahabat kita Sarawak, Sabah tak masuk hari ni. Dan Sarawak saya rasa boleh dengar dengan jelas. Tolong bagi sikit maklumat kepada saya kalau boleh mendengar. Kalau boleh mendengar cantiklah. Jadi saya nak check tengok siapa ada bagi maklumat. Dengar atau tidak. Ada lagi pertanyaan di sini. Saya akan cuba tengok sampai sebelum kita sambung.
Ini. Okey. Alhamdulillah ramai dah dapat feedback ni insya-Allah. Sebab mereka minta maklumat dan saya telah pun sampaikan. Terima kasih kepada Hajah Johara Kasim, Puan Zurina Yunus dan Syikin Ibni Hashim. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudi datang. Ada orang bijak pandai banyak masuk ni. InsyaAllah mudah-mudahan ramai-ramai boleh dapat sikit aktifah. Okey, tajuk ini sebagai satu ulangan sikit. Ya, Puan Zurina kita ya, coach daripada Instech pun ada. Oh, selamat datang. Okey, selamat datang. Ini daripada Institut Aminuddin Baki. Selamat datang coaches. Oh, ramai coach ni dah lama-lama. Share lah, saya pun tak pandai ni orang lama-lama semua ni. Boleh share dengan saya. Okey. Syikin Ibni Hashim Seremban clear. Terima kasih. Oh, very clear. Terima kasih. Tahniah kerana bagi maklumat kat saya ni. Bamila pun saya rasa mungkin dia tempat dia clear dan sebagainya. Okey. Hari ni kita nak bincang teknik. Alright. Tapi saya nak bincang teknik masih kita buka. Saya tak menjurus detail. Ini merupakan menggembur. Macam kita nak tanam satu tu, kita kena bajak tanah. Kita kena gembur tanah. Kemudian kita bubuh bajak. Kemudian kita siram air dan sebagainya. Ini merupakan awalan ya. Kalau nak tahu detail lagi, selamat datanglah pada kursus saya. Oh ya, untuk makluman saya, ada saya lagi terbuka untuk 3 dan 5 bulan ni kursus saya. Walaupun dah ramai register, the many the merrier. Because yang datang ni, dia different background. Different pendedahan. Different disiplin. Yang tu terbaik. Kita belajar daripada benda yang kita tak tahu. Sebab sesuatu yang kita mendengar, memberi sedikit kebaikan, mungkin kita tak jelas dulu, maka sekarang lebih jelas. Tajuk hari ini ialah sembang-sembang peringkat mendengar. Kan saya dah terang listening, tapi peringkat mendengar. Peringkat mendengar dan memahami 5 cara orang cakap. Sekurang-kurangnya ada sikit sebanyak 5 cara. Jadi tuan-tuan mungkin setakat ni faham sajalah. Ya. Nak mendengar dia tuan-tuan kena dilatih bertubi-tubi. Nak dengar, kalau boleh latihan mendengar lebih kurang 60 hingga 100 jam. Alright. Dan dilatih, dipraktis dan sebagainya. InsyaAllah boleh. Tapi kalau tak buat macam tu, kita agak-agak macam kita mendengar. Sebab macam kita ambil daun keladi, kita tuang air. Dia tak melekat tuan-tuan, dia lincin. Jadi kita tak boleh salah. Itu kita punya semula jadi. Tetapi jika kita berminat, ikuti dengan ruang masa yang cukup dan dibantu dan memberi persediaan, sebab nak belajar ni kena ada duit. Nak belajar, nak kena makan, nak tambang, pergi belajar semuanya, is call money. Benda tu pun consider itu juga, walau tak banyak pun sikit. Jadi kita mesti ada kemahuan yang kuat, kita ada minat, insyaAllah akan dapat. Jadi yang kata 5 peringkat tu macam mana? Saya akan terang 5 peringkat tu secara rambang. Tapi tuan-tuan tak boleh lah ingat secara detail. Tapi cuma saya bagi sedikit, rupanya cara tu masa aku mendengar. Jadi saya nak bagi some feedback. Bukan sekadar saya mencerita. Yang saya cerita tuan-tuan rumah ni adalah pengalaman saya coaching selama 20 tahun. Saya nak share sikit dan tuan-tuan yang mau. Yang tak mau tak apalah. Kalau tuan-tuan nak share lagi, lebih detail, you can ask me during this session. InsyaAllah saya akan bagi jawapan. Saya akan cuba bagi jawapan yang ringkas. Sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh memahami dengan lebih detail lagi. Ya. Terima kasihlah kepada Puan Zurina Yunus kerana dia tulis daripada Instech. Maka lebih jelas lah saya siapa semua ni. Saya minta maaf. Pasal nama ni semua sama. Bila sebut nama, sesuatu bila kita cakap dia keluar bayangan di kepala. Begitu juga bila bercakap. Kadang-kadang tu nama yang sama tapi orang berbeza. Tapi kalau tepat ya, kita boleh agak siapa-siapa. Terima kasih kerana memkenalkan diri. Jadi yang mana datang juga sini saya ingin Cikgu Muhammad Azam. Ini orang daripada Lembaga Zakat Kedah. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Haji.
InsyaAllah kita berjumpa dah Haji. Nanti saya akan sambung kali percakapan ni. Sebenarnya saya mendapat feedback daripada banyak peserta minta, dan juga Tina, Puan Tina ni, orang lama semua ni, orang pengalaman. Terima kasih kerana datang. Dan yang mana datang tu tolong bagi sikit maklumat. Jadi saya akan cuba memberi sedikit contoh-contoh yang ada sangkut paut dengan kita punya cara. Jadi mudahlah tuan-tuan semua boleh dengar. Okey, kalau tak dapat cara-cara mendengar ni pun susah kalau tuan-tuan cari buku. Baca dalam buku, kita faham seadanya yang kita faham. Kita tak boleh faham lebih daripada apa yang disampaikan oleh orang yang menulis tu. Mereka menulis tu, dia main sendiri, dia buat penerangan, dia tunjuk praktikal baru kita nampak. Misalnya saya tunjuk coaching. Coaching ni bukan nampak stres sangat, fokus, macam soal jawab. Macam orang yang coach pun terasa dia macam satu macam, no. Coaching is an environment that creating inclusive, orang kata very santai, relaxing. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang pernah tengok saya coach. Macam mana saya coach? Relax, seadanya. Within 20 minit, Allahu Akbar, dia dapat jawapan. Unsangka-reba, tak sangka-sangka. Kalau kita mencerita, semua andai kan, kena melihat. Baru tahu kepastian. Baru tengok, I know yakin. Dengan melihat, kita yakinlah macam mana cara nak buat. Kalau kita tak usah tengok, kita tak dapat peluang tengok, tak apalah. Kita carilah jalan, kita belajar. Kita bertanya dan sebagainya. Okey, kalau saya ambil contoh di sini. Okey. Ini kalau tak ada apa-apa soal jawab, saya akan berhenti di antara 35 minit atau 40 minit. Kalau ada soal jawab, mungkin saya akan sambungkan. Okey, yang pertama sekali, apabila seorang melihat sesuatu, dia melihat sesuatu mengikut makna yang dia pegang. Kalau kita seorang engineer, kita tengok engineernya fahaman. Kita seorang marketing, kita melihat dan marketingnya fahaman. Kita daripada seorang guru, kita melihat gurunya fahaman. Kita seorang arkitek, kita melihat arkiteknya. Kita sebagai CEO, begitu juga caranya. Apa caranya kita buat ni semua? Melihatkan sesuatu cara penghidupan. How we live in this world. Tunjuk kata how you make sense of the world and how you make meaning of the world. Jadi yang mana pernah mengikuti kursus saya ni, kalau tuan-tuan ada sikit, bolehlah tulis sikit di sini dan saya akan ulaskan. Sebab yang pernah mengikuti saya ni, ramai yang ada sini pernah ikuti kursus saya ni, saya takkan syabas dan terima kasih. Bukannya senang nak duduk selama 45 minit depan handphone ni. Tapi ingatlah, saya bukan duduk kerja mengantar orang. Tak, saya sharing. Terima seadanya. Kalau kelemahan saya tu, accept lah dengan seadanya. Saya pun tak sehebat macam tuan-tuan di depan sana. Tapi saya ambil risiko bagi keterangan sekurang-kurangnya ada cara untuk mengetahuinya. Jadi bila orang tu cakap sesuatu, dia menceritakan, dia melihat daripada latar belakangnya. Atau dia melihat sesuatu dari kebiasaannya, atau dia melihat sesuatu dari pengalaman dia, ataupun dia melihat sesuatu dari sesuatu yang dia suka. Yang ni kita katakan structure tu boleh tengok dalam dua cara, satu positif dan satu negatif. Tapi bila orang dengar coaching selalu dengan soalan penuh yang negatif, saya tak tahulah, itu masing-masing punya staff, saya tak mau kata apalah, buatlah. Tetapi sebenarnya nak tukar kepada positif tu memerlukan kekuatan minda, kekuatan ingatan, kekuatan mendengar, kekuatan pandai bertanya soalan tanpa menyakiti kawan-kawan. Itu sebaiknya. Itu yang secontoh saya tunjuk tadi. Saya bagi contoh misalnya, seseorang tu dia melihat sesuatu daripada, dia kata dia melihat daripada satu, I define, alright? I'm defined by my needs. My needs and desire. Saya melihat sesuatu ikut keperluan saya dan yang saya suka. Maka dia melihat sesuatu tu, hak dia lah. Hak yang dia suka dan sebagainya. Itu ada satu cara. Sebab tu bila kita jumpa dia kata, you nak jumpa I buat apa? Dia dah. You tak tahu apa macam mana you nak coach I. Saya dah bekerja 20 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Jadi kita pula tak ada ilmu, kita pula lagi panik. Tak tahu nak buat apa. Sebenarnya tak boleh salah dia. That's how we see the world. Jadi kita kena berlatih menjadi coach ni. Sekadar dapat sertifikat ya, belum tentu cukup. Dia kena lagi dilatih. Upgrade. Saya pun belajar lagi. Saya dalam proses belajar lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya belajar lagi. Sebab orang makin pandai. Jadi kita tahulah sikit banyak. Itu satu pendengaran pertama. Orang tu cakap, oh no wonder dia cakap macam tu. Jadi baru kita appreciate dia. Oh dia cakap tu dari pandangan dia. Tak salah lah dia. Tapi kalau kita tak latih, tu dia lah kata. Saya susah nak coach lah.
Saya mai-mai dah saya kenal dah. First dah kita ada impression bahawa kita sudah kena hentam. Kena dilatih, dipimpin dan dipraktis bertubi-tubi oleh orang berpengalaman. Baru kita ada kelegaan. Baru kita rasa relax nak coach. Jadi nak tambah sekali macam mana nak kurangkan pressure di kita berasa macam tertekan, terpanggil dan sebagainya. Yang kedua, setengah orang dia bercerita, kalau tadi dia kata, macam mana ni nak coach saya ni? Saya kerja 20 tahun, 30 tahun. You mau berapa? Muda lagi, banyak tahu. Tapi dia tak tahu kita siapa. Tapi tambah kali, kita tahu tak apa dia cakap. Kita dengar kata Allah. Kalau kita tak dilatih, macam mana kita nak coach? Sebab kita dipengaruhi apa yang kita dengar dan kita tidak mendengar apa yang dia maksudkan. Sebab kita tak dilatih macam tu. Kita dilatih cara teknikal. Tambah sekali lepas go, G, R-O-W-G. Lepas tu R, reality. Lepas R, option. Memanglah macam tu. Itulah teknikal dia. Kalau macam tu, tak payah. Dia tanya, hantar soalan. Dia tanya, hantar soalan. Tak payah. Sebab ingat, coaching menyentuh perasaan. Coaching menyentuh pemikiran. Dua elemen ni tak dapat dipisahkan seperti irama dan lagu. Begitu juga coaching dan mentoring. Tak dapat pisahkan. Jadi, kita kena belajar apa dia coaching dan mentoring. Dan cara orang cakap yang kedua, kadang-kadang pernah kata, I don't care what other people say and feel. I don't care. I care about the way I see. Jadi dia cakap macam tu menunjukkan dia melihat sesuatu daripada satu sudut pandangan. Kalau kita tak dilatih, kita rasa terkejut. Oh macam mana kita nak coach. Nampak tuan-tuan? Saya cerita ni dah makin detail. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, ikutilah perkembangan cakap ataupun my FB Live ni. Saya akan meningkat satu tingkat. Jadi kalau kita tak dilatih gitu, dan kita rasa tak boleh jadi coaching. Sebab tu orang tak boleh buat coaching. Dia kata boleh buat yang ni saja, Masing-masing lah. Tapi kadang-kadang saya jumpa yang orang kata susah. Yang tak setuju. Saya call 20 minit ya. InsyaAllah. Bukanlah saya pandai pun. Tapi macam mana saya boleh buat? Saya pun tak tahu. Tetapi orang yang melihat dia bolehlah buat kupasan. Pasal dia melihat. Jadi tak payahlah saya cerita. Tapi saya tunjuk macam mana salah satu kita mendengar. Kadang-kadang dia tengok you with your world, I with my world. Cara dia cakap. Kita nak coach macam mana pula dah. You pernah tak jadi jawatan yang saya pegang ni? Dia kata. Macam mana kita nak coach? Sedangkan kalau dia tu datang kita coach senang. Tapi kita diarah coach dia. Ada tripartite agreement. Menunjuk kata satu organisation panggil kita coach, dia punya orang. Yang tu kita kena ada ilmu tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang for the sake of satisfaction, ya, dia setuju, kita setuju, sudah habis. Lepas tu tak ada efektif pun. Lepas tu dia kata dia spend money coaching banyak kali tapi tak ada perubahan. Dan tu kita kena check balik. Itu yang kedua, menunjuk kata dia melihat daripada you tengok dunia you, I tengok dunia I. Cara dia cakap tu selalu kita dengar. Itu makna you boleh lah, you siapa, I siapa. Dia cakap betul, dah kita melelong kepala dah. Kita tak boleh nak fokus. Sebab salah satu tugas coach ialah tentukan klien yang kita fully engage. Tentukan kita yang dengan klien fokus di atas dasar, makna, sense making dan sebagainya. Bertetapan dengan dia dan pandangan kita. Sebab tu listen to understand. Tu saya bagi dua. Yang ketiga, macam mana? Saya cakap ni saya tak kira lah. Saya kira diri saya lah. Saya tak mau ambil tahu orang. Dia cakap. Lagi dia ceritalah, dia buat macam ni orang tak faham lah. Tapi dia kata dia tak mau tahu hal orang. Tapi dia ceritalah, saya macam ni orang tak faham dia. Sebab kita tak boleh lari tuan-tuan dan puan-puan hubungan antara satu dengan lain. Paling susah sekarang ni bukan matematik, bukan geografi, bukan English, bukan bahasa. Bahasa tu perlu, tapi yang paling susah ni macam mana nak akrabkan hubungan. Yang tu susah. How to maintain a good relationship. Rupanya coaching ni melibatkan relationship. Jadi kalau kita tak create, co-creating, banyak orang cakap co-creating, tengah orang buat co-creating, sampai sehari pun untuk co-creating tak dapat juga. Persoalannya kenapa? Sebab tu kita cari orang yang boleh bantu kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, co-creating hanya berapa minit saja. Saya ada list time, sampai coaching tu complete dalam 45 minit. Apa dia ada. Jadi kita buat kajian. Jadi kalau gitu kita kena dilatih. Menunjuk kita, saya pun tak pandai lagi. Sebab tu saya nak kena belajar lagi ni. Mungkin tuan-tuan dan puan akan jadi guru saya juga. Saya tak tahu. Yang keempat, ada setengah orang, dia buat satu
Sebab tu setengah orang tanya dia tak boleh buat. Tapi kalau keputusan orang setuju, dia pun setuju. Ada macam tu juga. Jadi kita kena dengar macam dia kata, saya kan dah ikut-ikut, saya kan setuju sangat. Tapi nampak kaya orang tengok yang ni perniagaan ni bagus, saya pun buat macam ni. Maka macam tu lah kita jadi macam subsidi smile. Yang mana ada subsidi kita pergi. Kalau lagi saya subsidi kita pergi. Bukan tak bagus. Tapi tiap satu kita buat dapat bantuan tu tentukan berjaya. Jangan tinggal sini, tinggal sana. Jadi menunjuk kata pendirian kita tu kena kukuh. Rupanya jadi coach ni kita nak train orang tu pertama sekali confident dengan kita punya coaching. Kalau kita pun 50-50 macam mana kita nak coach. Yang kedua kalau kita pun dengar pun pening juga. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau dah lama coaching saya cakap ni mungkin faham lah. Saya rasa yang depan-depan saya ni semua hebat-hebat. Faham apa saya katakan sini. Saya rasa kita kena faham ini the basic thing tuan-tuan dan puan. Yang saya cakap ni is basic. I try to make simple as possible. But to make simple, you kena ada banyak. Macam kita tulis buku lah tuan-tuan. Nak tulis buku 190 muka lah. Tapi dah tulis 1000 muka surat. Edit. Sebab tu letih. Sebab tu kata, okey lah. Boleh kau nak tulis. Tapi makan masa. Rupanya kita ada batang pokok yang besar. Dalam batang pokok tu macam-macam wajah ada. Macam-macam perkampungan ada. Macam-macam cerita ada. Nyok kata kita boleh ukir apa saja di batang pokok tu. Sebab dia luas. Dan kita pilih apa. Macam tu juga kalau kita jadi coach, kita jadi sebagainya. Sebagai kesan tuan-tuan puan ni pendidik. Pendidikan pendidik, saya dapat berpeluang berjumpa orang-orang institut yang pandai dalam coaching. Dan kebetulan saya mereka panggil. Saya rasa saya pun tak layak lah nak jumpa mereka. Mereka orang institut orang pandai-pandai kan. Jadi saya feel juga kan. Jadi rupanya mereka suka pula cara saya. Walaupun saya tak pandai, tak ada nama di pentas dunia. Tapi Alhamdulillah. Rupanya memang that's something that others don't have, that some people ada. Jadi kita kena rajin-rajin berkenalan. Sebab itu Islam dia menggalakkan kita sambungkan tali silaturahim. Nampak tuan-tuan? Communication. Nampak tu? Rapport. Relationship. Coaching ni actually relationship. Relationship kena ada ilmu. Tak ada ilmu susah juga. Kena ada ilmu. Dan lagi satu, bila dia bertihad sesuatu, dia kata, kalau orang semua setuju, saya setujulah. Tapi ada setengah orang, dia tak ni buat decision. Dia minta orang buat decision. Bila tak jadi, dia kata, you punya salah. Ada juga macam tu. So, I'm not giving the basic thing ni. Jadi, pendengaran ni, cara bercakap bukan kita menuduh. Sebab tu, coach kerja mendengar, bercakap sebagai reflektif. Bagi reflection kat dia, berfikir balik, bukan cari salah dia. Yang kedua, coach create soalan yang menyebabkan dia rasa terpanggil. Dia rasa tersedah, oi aku silap. Jadi aku kena ubah. Itu dia. Jadi coach ni bukan duk soal boom bam. Itu macam ping-pong yang saya cakap tu. Ping-pong question. Banyak orang kata. Sebab kita tak lupa hafal sangat. Soalan yang sama ditanya, dijawab dan disoal bertubi-tubi. Maka setengah orang letih tuan-tuan. Bukan letih apa, tak larat nak cakap. Tapi kalau dalam coaching session kadang-kadang dia letih. Kerana dia punya pemikiran double. Can be 100%, can be 200%. Kadang sebab tu mula-mula dia rancak. Maka itu dia ke pelan, ke slow. Sebab jawapan dah tak ada di sini. Dia kena berfikir. Dia kena, orang kata dia punya CPU tu kena bergerak. That's why kawan coach yang pandai, dia create a buffer. Kita create a mental space. Kita sediakan ruang pemikiran dia. Supaya dia relax, bertenang dengan seadanya. Mungkin sesiapa yang pernah tengok saya coach seseorang, tuan-tuan boleh share sikit macam mana kita coach. Tambah orang pandai lagi susah nak coach, kita tak mendengar. Tetapi sedap sekali kita kepandai orang lagi pandai lagi bagus kita coach. Sebab memang dia pandai. Jadi macam mana kita nak tahu dia pandai? Kena belajar. Kadang-kadang kita tak tahu dia pandai, kita kata dia tak pandai. Sebab pendengaran kita perlu ada. So saya dah tunjuk 4 pendengaran. Last sekali. Setengah orang dia buat sesuatu tu ikut nilai-nilai yang dia pegang dan buat sesuatu tu dia nak ambil apa yang buat orang mesti setuju. Jadi macam kita coach setengah orang, dia kata saya bukan tak mau nak bantu orang. Saya minta kaki tangan saya bagi sokongan, saya akan support dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang dia cakap, tapi pelaksanaan dia kontrol, dia tak bagi. Ada juga menunjuk kata absolute control tu dia nak. Jadi whatever dia faham semuanya terletak pada motivasi seseorang. Jadi 5 benda yang saya cakap tadi,
kalau melihat satu sudut lagi, terletak pada 5 elemen of motivation yang ada pada seorang tu. Kenapa? Satu, dia melihat satu yang dia suka, itu motivasi dia. Satu lagi dia melihat sesuatu kerana dia suka, kalau orang suka. Dia tak suka, tak apa, majoriti suka, dia suka. Sebab dalam buat decision macam kita buat macam ni, saya dipanggil untuk buat satu special course training, decision making di zaman abad ke-21. Because decision must verify dan sebagainya. Jadi maka kita kena dedahkan how leaders think. Ada buku dia, bagaimana pemimpin berfikir dan sebagainya. Dan di samping juga ada seorang buat satu, dia mengikut niat dia, intention dia ataupun letak dia capacity dia, kemampuan dia. Setengah orang tu dia ada semula jadi, inborn karakter dan sebagainya. Jadi saya dah bagi ke 5 yang last kali ni saya masukkan. Orang cakap satu tu, kadang-kadang buat permulaan tu kita dengar macam dia tak setuju. Dan kita bukan nak suruh dia setuju. Dia tak setuju dengan ayat pertama dia cakap. Itu maksud dia. Dia perbetul balik. Kita tak kata you salah. Tak boleh. Jadi apa pendapat Tuan? Maka dia akan perbaiki lagi. Macam tu yang kita kata reflective inquiry. Bila dia cakap, cara kita cakap supaya dia renung balik sebutan perkataan yang timbul tadi, mungkin ada kekeliruan. Yang mana dia buat pembentalan. Sediakan. Maka di situlah menarik. Macam tu jugalah kalau kita jumpa orang teenagers. Saya berjumpa dengan undergraduate umur 18, 19, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila saya cakap dia orang testis, saya terkejut. Tapi orang kata dia ni tak nak cakap. Tapi dengan saya dia bercakap. Dan cakap depan 800 orang di depan. Pasal apa dia cakap? Sebab kita kena faham apa yang dia mau, apa dia tak mau. Bukan kata kita nak cari benda yang tak mau supaya dia mau. Kadang-kadang benda tu mula dia tak mau. Selepas dia faham, baru dia mau. Itu menjadi skill dan sebagainya. So saya bagi 5 tu. How 5 peringkat pendengaran kita. Apa yang nak dengar 5 tu tuan-tuan dan puan-puan, mestilah dilatih. Latihan itu kena main khusus. Khusus ni pula kena ada special khusus. Bukan sekadar nak tulis di buku elok saja. Banyak orang tulis di buku. Bila main kod, tergamam. Pertama kali, apabila kita faham ni semua, maka kita duduk dah dengan keadaan relax dan seadanya. Okey, saya dah cakap lebih kurang 29 minit. Eloklah 30 minit. Any comment, any feedback dan sebagainya, saya mengalu-ngalukanlah kepada sahabat-sahabat kita di sini. InsyaAllah, mungkin saya akan bagi lagi penjelasan. Nanti saya nak tengok kukut ada lagi feedback dan sebagainya. Okey. Oh, terima kasih Cikgu Jinggo. Okey. Terima kasih Cikgu Jinggo dan juga Muhammad Faris, Mat Fauzi. Terima kasihlah kerana sudi datang. Terima kasih Shikin. Okey, 5 peringkat percakapan. Tapi ingat dia cakap ni bukan ada urutan. Ini kaedah yang satu kaedah yang kita boleh mendengar. Dan nak tahu exactly yang tu kena dilatih. Dan ni saya tunjuk contoh-contoh. Jadi tuan-tuan susah nak dengar. Dia bukan cerita sekali, cara percakapan dia itulah. Maka tertakluk pada pendengaran kita. Okey. Shikin, melihat dari sudut pandangan tersendiri. Betul. Alright. Itu setengah orang dia macam tu. Okey. Menarik. Saya share ya tuan. Ya welcome cikgu. Ini cikgu ni. Patut kita hormati. Terima kasih Cikgu Jinggo. Terima kasih. Lama tak jumpa dia ni. Sibuk sangat. Telefon dia pun susah nak dapat. Maklumlah orang sibuk. Tahniah kerana sibuk cikgu. Tak apa. Terima kasih hari ni cikgu dapat peluang mengikuti saya. You can share. Everybody can share. Jangan bimbang. Sila. Jangan malu dan segan. Saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan share. Sebab apa yang saya cakap ni merupakan orang kata sedikit rumusan daripada pengalaman. Tetapi bukannya sekali dia cakap macam tu. Ya. Saya dapat tahu kaedah-kaedah ni. Ya. Dan mudah. Kalau sebab tu kita tak payah reaktif. So ada apa-apa soalan mungkin daripada daripada atas tadi ni. Okey. Okay, Coach Bamila, any question? And I find that I know you are referring to a very well known orang pengalaman banyak. Anything that you nak share from Bamila, because you have been doing as a coach quite some time.
I welcome lah kalau ada soalan, tanyaan. Ini sebasic yang saya bagi ini, mudah-mudahan dapat beri penjelasan kalau kita nak mendengar. Tapi nak dengar macam tu yang kita kena ada pengalaman. Okay. Alright, Puan Surinah Yunus. Terima kasih Puan, terima kasih. So, you kata clear. Yang ni yang saya serayau. Apa yang clear? Apa yang tak clear? Share sikit. Jadi boleh saya sambung lagi penjelasan. Jadi kau boleh share sebab yang saya tunjuk ni merupakan rumusan orang cakap, bukan semua orang cakap macam tu. Kadang-kadang dia tak cakap macam tu pun, tetapi sebab tu dalam coaching kita kena ada soalan. Soalan kita nak tanya kat dia penjelasan, bukan kita nak test dia betul ke tak betul, bukan kita nak test dia faham tak faham. Kita nak tanya apa yang dia faham supaya kita faham mengikut apa yang dia faham, dan apa fahaman yang dia nak faham supaya kita bantu dia dapat jawapan daripada sudut yang dia nak faham. Itu dia. Rupanya coaching ni melibatkan pendengaran. Yang kedua, kita kalau betul-betul tuan-tuan coaching yang seterusnya, kalau 20 minit pun dah cukup kuat dah. Sampai orang boleh kata, saya tak tahu nak jawab dah. 20 minit yang baru, bukan 45 minit, bukan sejam, bukan 2 jam. Ada siapa-siapa pernah tengok in live macam tu? Tolong share. Yes, ada. Bukan yang senang tu dalam suasana tu. Sebab orang yang kita coach tu, dia bukan terpanggap. Kadang-kadang dia tak ready waktu tu. Sampai tu next time kita coach dia lagi terbuka ruang pemikirannya. Jadi nak membuka ruang pemikiran tu lah kita kena create condition bagaimana kita cakap dengan dia. Sebab tu kemampuan mendengar dengan teliti itu membantu seseorang untuk cari jawapan. Okey. Ini saya dengar sini siapa betul Zina, perlu fokus dalam mendengar. Ya betul? Ya, nanti dulu saya dah terang dah fokus. InsyaAllah bila ada kelapangan saya terang lagi maksud fokus dalam erti kata dalam 3 sudut. Fokus dalam coaching, fokus dalam percakapan biasa, fokus dalam mempelajari sesuatu. Tuan-tuan dia terkejut. Rupanya ada benda ni semua. Because bila saya berjalankan tugas tuan-tuan perempuan, kita tak boleh lari daripada kehebatan klien kita. Memang klien kita ni memang pandai. Dia pandai dalam sudut dia. Yang mana kita tak tahu macam mana kita nak appreciate. Nak appreciate. Kalau kita dah tahu apa yang dia pandai, maka kita tahu dia memang pandai. Jadi mungkin orang kata dia tak pandai sebab kita tak faham hak yang dia pandai tu. Yang kira kita, yang kita pandai, yang dia tak pandai, kita kata dia tak pandai. In coaching is not that way. We try to understand about the client, apa yang dia betul-betul tak pandai, apa yang dia nak pandai. Baru kita boleh tolong dia. That mean to say, sebelum kita coach dia, kita kena tahu tahap mana dia berada. Kemampuan macam mana dia boleh. Bila kita kemampuan tu, dia punya capability. Kemampuan dia tertakluk 2. Satu, dia punya meaning making. Kedua, dari segi dia punya sense making. Sense making buat keputusan iaitu dalam bentuk pemikiran menggunakan logical thinking. Dan meaning making ikut perasaan. Itu yang kata dia punya upasan ataupun dia punya capability, kebolehan dia. Maka laluilah dengan capacity. Capacity itu pendedahan. Kalau business environment. Mengikut landscape yang dia lalui. Okey, landscape yang kita lalui itu merupakan capacity kadang-kadang. Dan last sekali, baru kita dapat mengeluarkan kita punya kompetensi ataupun skill. Apa tu? Knowledge yang kita guna pakai mempertingkatkan kemampuan kita. The how we think sometimes we got to change. Why? Zaman sekarang ni semua cepat pasal kita pakai algoritma, kita pakai komputer dan sebagainya. Tapi benda tu semua adalah tool yang buat keputusan ialah kita. Bila kita siapa? Bukan saja logical. Social, emotional, perasaan, jiwa kita. Dia yang berperanan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu orang kata buatlah keputusan dengan perasaan. Buatlah keputusan dengan hati. Kalau buat keputusan dengan kepala ni sebab dia kira nak perang. Tak boleh. Maksud dia kira logik. Boleh tapi not to the extent sebab itu yang kita kena pressure balik. Tinggi macam mana. Tak tahulah masing-masingnya diri lah kemampuan seseorang. Saya dah cakap lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan 36 minit. InsyaAllah. Kalau tidak ada apa-apa nanti saya tengok dulu ada apa-apa komen. Nanti saya akan share sudut. Okey, yang ni Puan Syikin cakap ni, melihat dari sudut pandangan tersendiri, ini merupakan salah satu daripada banyak. Ini yang majoriti orang melihat dari sudut tersendiri. Tetapi bila kita berdepan orang tu, boleh dah kita dengar macam mana dia fahaman, bagaimana dia bercakap dari sudut pandangan dia sendiri. Yang tu kita kena berlatih. Because we are telling it's easy. But waktu dia cakap, macam mana kita nak tahu kata dia mendengar, nak sambung apa yang Cik Syikin, Puan Syikin ni, melihat daripada pandangan dia sendiri.
Kadang-kadang dia cakap sama dengan pandangan kita. Adakah itu pandangan dia sendiri ataupun itu adakah pandangan kita? Itu big soalan tu yang perlu kita pelajari dan dilatih oleh coach yang berpengalaman dalam bidang ni. Kalau tidak, kita pun boleh selaru. Kita rasa yang kita cakap ini dimasukkan. Rupanya tidak yang dimasukkan. Jadi itu yang kita kena faham. Bagus, terima kasih. Puan Syikin. Puan Syikin ni pun seorang cikgu juga kan macam mana ni? Alright. Saya tulis satu. Oh, ada lagi. Okey, betul. Yang saya terang ni, kalau kata dalam 5 tu salah satunya betul. Tapi ini baru kita tahu. Sebab itu kita tak boleh judgemental. Kita dengar sekali, kita kata, oh dia fikir tak boleh. Tapi itu jadi coach waktu tu kita kena cakap. Sebab tu kalau orang buat kata objektif, matlamat. Orang kata dia pakai SMART. Specific, measurable, achievable, retrievable, timely. SMART. Bila kita cakap begitulah. Tapi bila dia cakap lepas habis SMART, kita pun hilang dengan SMART. Sebab ada setengah tu tak boleh digunakan dengan SMART. Okey, saya ada buat pengkajian benda ni semua tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa sekurang-kurangnya dapat memberi sikit bantuan kepada tuan-tuan yang mengikuti hari ini. Tolong share lah benda ni, saya ingat is quite interesting. Bagus, nampak Puan Syikin share a lot. Terima kasih juga Cikgu Jinggo. Terima kasih Zurina for your comment. Dan juga kepada kita punya Bimala. Ini question Bimala. Daripada Kuching, ada apa-apa soalan? Sebelum saya tamatkan percakapan saya hari ini, sekarang ni saya dah cakap 39 minit. Jadi tolong bagi sikit penjelasan kalau ada apa-apa. Sini saya melihat, terima kasih. Irina kata tak apa, terima kasih. Okey. Coach Cikgu Muhammad Azam ada apa-apa soalan nak bertanya? Ajar juara, ada apa-apa ajar? Terima kasihlah atas sumbangan, pertanyaan dan sebagainya. Sebab waktu lah ni banyak orang lagi masih di office, ada setengah dalam perjalanan balik. Ada 2-3 orang sahabat kita masih lagi dalam perjalanan. Dia beritahu jalan hujan lebat dan sebagainya. Mungkin dia orang tengok recording. Jadi kalau tuan-tuan rasa ini berfaedah, ni ada very basic thing yang saya terangkan. Basic thing ni cakap dalam pengalaman. Bukan saja dalam pembacaan tapi pengalaman. Ini yang kita perlu kita kena ketahui sikit banyak. Kadang-kadang kita tak, orang kata, kita tak ambil kisah kadang-kadang. Tapi kalau kita duduk bercakap dengan coach, dengan klien, kadang-kadang saya tengok coach yang letih. Sebab coach berfikir nak cari jawapan. Itu bekerja bukan seorang coach, itu konsultan. Ataupun mentor. Coach tidak berfikir macam tu. Sebab tu apa yang saya tahu tu mungkin faham, tapi nak melaksanakan kita kena ada sikit pendedahan dan pengalaman. Jadi saya tengok sini, terima kasih Puan Zurina tulis terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kerana bagi sumbangan. Dan juga Hajah Johara, alhamdulillah, terima kasih. Saya ingat mungkin Hajah boleh share sikit ni. Hajah ni orang berpengalaman tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni orang bidang agama, keagamaan ni memang alhamdulillah Tuhan bagi kelebihan dan ada sikit masa untuk hadir saya cakap ni. Terima kasihlah kerana mari juga join cakap saya. Kalau banding dengan orang lain, kita ni tak ada apa. Macam kita ni, macam kita orang biasa. Terima kasihlah bila dah Hajah dapat ruang masa mengikuti cakapan ni. Dan siapa lagi ada ni? Okey, kalau ada apa-apa soalan sikit, tolong bagi komen sebelum saya tamat. Terima kasihlah pasal Syikin memberi sumbangan yang banyak ini. Kalau ada apa-apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya galakkan tulis di Facebook saya. Jika tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak mengikuti saya punya pemantapan tu, kita dah ada dekat 12-13 orang pada 3 dan 5 bulan yang mana kita buat selama 3 hari. Jadi kita perlulah mengikutinya sebab apa yang sebut ni dia meliputi apa ni perlu fokus dalam dengar. Jadi mendengar satu, fokus satu. Kadang-kadang kita fokus tapi kita tak mendengar. Ini saya nak contohkan lain kali. Very good yang ditulis oleh Puan Zurina. Kadang-kadang dia fokus tapi dia tak mendengar. Ada setengah orang dia mendengar tapi dia tak fokus. Apa yang dia dengar tu yang kita kena tahu. Sebab inilah merupakan salah satu skill yang ada sebagai coach. Jadi bertuahlah tuan-tuan dan puan-puan kalau dapat. Kita boleh menyampaikan tapi nak melaksanakan
bukannya sama seperti yang kita menyampaikan. Sebab tu kita kena mendengar, kadang-kadang ikut macam kita belajar lah, apapun kita kena sering kali berinteraksi, praktis, dan kalau boleh dapat orang yang boleh membantu kita dengan arti kata mencari jalan yang terbaik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat okey, tuan-tuan boleh share kod-kod sahabat kita yang nak tengok ni. Jadi saya ucapkanlah semua yang beri sumbangan ni ribuan terima kasih yang mana sudi datang. Sekarang ni hari ni pertama kali saya tengok Puan Bimala, seorang coach daripada Kuching masuk. Terima kasih. At least you make an effort to attend. At least ada masa. Terima kasih. You have the time. Dan juga Cikgu Jinggo, Hajah pada Hajah Johara, dan juga pada Puan Zurina. Thank you for your comment and for your present. Dan juga Shikin, termasuklah dengan Bimala, dan juga kita punya sini pada setengah dia tak keluar sini, Puan Tina, terima kasih kerana sudi masuk. Ini serengkahnya, kalau saya nak ulas balik tiap-tiap satu peringkat pun makan masa juga. Ini cukuplah saya buat dalam ruang yang singkat ni, kurang-kurangnya memberi sikit makna yang berbeza daripada sering kali kita mendengar. Kadang-kadang kita dengar benda tu macam tu, kita tak tahu apa dia. Kita tahu macam tu, yang kita andaikan apa yang kita faham, tapi kita tak faham apa yang dia tu maksudkan dengan ikut pemahaman yang dia sampai kepada kita. Sebab cara penyampaian pun tertakluk pada kemampuan dia, maturity dia, bahasa dia dan sebagainya. Maka di sinilah kita kena sama-sama bersabar, kita sama-sama boleh mendengar. Nak mendengar ni tuan-tuan boleh meletih. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Nanti tengok ada siapa komen lagi. Terima kasih. Terima kasih Puan Zurina. Kalau boleh rajin-rajinlah bagi sikit komen, dan jika melihat cara teknik saya buat training, please share tu Aziz. Mudah-mudahan kita bagi sikit sumbangan dan tambahan kepada orang. Setiap kali kita bagi sumbangan, Tuhan bagi balik sumbangan kepada kita. Kita dapat dalam bentuk berbagai macam-macam, mungkin untuk rezeki macam-macam, pendengaran, kesihatan, bukan saja wang ringgit, dan juga orang kata kekuatan, effort, fokus dan sebagainya. Semuanya itu memerlukan rezeki kepada Allah. Yang kita usaha ni pun apa yang diberi oleh Allah. Kita sekadar usaha saja, kita akan menentukan kejayaan. Allah yang bagi kejayaan. Buatlah apapun, bolehkah pandaikan, bukan kita yang pandai, Allah yang bagi kita pandai. Maka selamatlah kita dunia dan akhirat. Ini menjauhkan kita daripada dan timbul sahabat wujud dan takbur. Jadi saya mohon maaf jika ada kesilapan cakap dan sebagainya. Maklumlah saya ni orang baru. Jadi banyaklah kesilapan, dan kalau ada apa-apa tuan-tuan nak share, boleh share. Ada apa sumbangan, nasihat dan saya alu-alukan. Please share this video. Please share and share, like and comment. Thank you very much. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah lain kali tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.